Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita bertemu lagi di Majlis Ilmu pada malam ini untuk menceritakan sesuatu yang saya rasa anda agak heran kenapa saya boleh bawa keluar topik yang sebegini rupa. Sebab padahal kita dalam D&D Diet kita tidak menggalakkan sangat, namun kita benarkan waktu cheat day, betul tak? Okey, apa pun saya nak cerita juga sebab sejak kebelakangan ni banyak kajian yang telah dijalankan yang tidak membawa sebarang mudarat kalau kita pandai mencari. Malam ni kita cerita apa? Pasal telur kan. Kalau kita pandai mencari telur yang asal usulnya kalau datang daripada makanan yang mengeluarkan telur ni, dia makan makanan yang betul. Okey, itu dia punya orang kata apa, asas cerita kita pada malam ni. Namun sebelum kita sambung, anda bersedia dengan pen dan pensel sebab saya nak bagi hampir 15 manfaat memang didapati lebih banyak daripada mudarat kalau anda nak tahu. Jadi kita memberatkan kepada manfaatnya. Baik, ready? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ramai bertanya-tanya pada saya juga tadi dalam PM, DM dan sebagainya. Kenapa dok dah boleh makan telur ke sekarang ni? Dari dulu pun boleh, cuma saya tak benarkan lebih daripada beberapa biji seminggu. Di hari ini saya nak jelaskan berapa yang boleh, apa yang abdal, apa yang terlalu lebih, ataupun kalau nak makan tu macam mana caranya. Baik, sebelum tu anda dah biasa tengok telur tu tak? Kalau tak biasa tengok telur tu bahayalah. Ada yang dipanggil telur ayam kampung yang agak kecil, comel ni. Ada satu yang dipanggil ayam moden, ayam yang dipelihara dalam reban-reban yang ada aircon dan sebagainya. Betul tak? Yang selalu saya kata beribu-ribu ekor yang tak boleh bergerak langsung tu, ini keluarannya. Okey, alright. Yang ni kalau dilepaskan untuk makan rumput, makan ulat, boleh berkeliaran, keluar pagi balik petang. Ini ada lagi yang kecil-kecil lagi yang comel-comel pun. Jadi yang penting juga anda kena tengok perbezaan, nak membuktikan kepada anda yang memang betul yang kita bicara malam ni ada bezanya. Kalau you tengok antara yang kampung punya, tengok ni dia punya merah dia punya orange dia, nampak tak ni? Alamak, sorry lah, saya punya mangkuk ni nampak sikit je, boleh? Itulah, saya nak cari mangkuk yang transparent, tak ada pula hari ni. Nampak? Okey, tak apa. Tu kuning dia macam ni. Okey, nampak tak? You bayangkanlah kuning dia tu kuning yang ke arah kemerah-merahan atau orange. Kalau dibandingkan dengan ayam moden yang saya ambil ni, yang daripada sini punya ni, okey, yang ni punya dia jadi macam ni. Nampak tak kuning dia tu? Kuning dia kuning yang pucat sikit, kuning yang cerah. Nampak? Dia tidak ada kemerah-merahan. Betul tu? Dan dia punya egg white dia pun cerah, ataupun lebih, orang kata apa, telus kepada cahaya, maksudnya lebih transparent. Tapi yang ni lebih pekat sikit, warna macam warna kuning-kuning teh tu. Tu macam tu. Okey, okey dah. Okey, saya suruh dia orang tengok kat dalam kamera, dia orang nampak tak? So you nampak pendek cerita, merah dia tu lain, dah you nampak tadi, dengan kalau you bandingkan yang ni kuning dia lain macam lah. Kalau you tengok tu kuning dia tu kan ni, nampak tak? Kat TikTok ni tak nampak. Okey, tapi kuning dia memang beza sangat-sangat. Okey, ada lagi lah jenis-jenis telur yang lebih berkualiti tinggi. Kalau anda besok nanti belajar tentang omega 3 dan sebagainya, yang ada special makanan, ada special vitamin dia orang bagi kepada ayam-ayam ni, itu lebih mahal dan lebih dahsyat lah. Tapi saya cukup kalau malam ni anda dapat cari telur daripada kampung, telur ayam kampung.
Nombor satu, rupa-rupanya memang kita dah tahu pun telur adalah antara superfood. Tapi dulu zaman-zaman 70-an ada suatu kempen yang mengatakan jangan makan telur sebab dia terlalu tinggi dengan kolesterol. Lepas tu lebih kurang 2 tahun lepas dilepaskan, maksudnya oleh Badan Kesihatan Dunia ni kata okey boleh makan telur pula. Lepas tu hampir lebih kurang beberapa bulan lepas keluar lagi orang panggil apa, headline, okey, berita muka depan mengatakan telur tak boleh makan, terlalu tinggi dengan lemak tepu ataupun saturated fat, menyebabkan nanti boleh kena penyakit jantung dan serangan jantung dan stroke dan sebagainya. Beberapa minggu sebelum saya cerita ni, sebab tu saya berani buat ni latest news, rupa-rupanya kajian tu semua tak ada kaitan langsung dan dia terlalu berat sebelah. Dan sekarang dah ramai saintis dah dapat membuktikan yang telur tidak menyebabkan sakit jantung dan tidak membawa kepada stroke. Dahsyat tak kalau kita fikir-fikirkan balik. Rupa-rupanya egg yolk tu yang you nampak merah yang saya tunjuk tadi ataupun kuning tu tadi tu, okey, kalau lagi gelap lagi bagus, lagi kuat dia punya nutrien dia, zat-zat gizi-gizi dia, maka kita bukan saja untuk menjaga kesihatan jantung, bahkan saya bagi 15 lagi. Nak tak? Okey, jadi ini semua sebab itulah bila Allah menghalalkan sesuatu makanan tu, kita tak boleh mengharamkan atau cuba-cuba menidakbolehkan orang makan. Cuma kena tahu bila dan macam mana dan berapa banyak. Sebab itu adalah ilmu. Betul tak? Kita dah tahu bahawasanya telur adalah merupakan makanan yang di dalam kategori superfood. Ada benda satu saja yang dia tak ada, iaitu vitamin C. Saya ulang, dia cuma tak ada vitamin C. Yang lain semua dia komplit. Bahkan dari segi protein, dia lah protein nombor 1 di dunia selepas daripada susu ibu. Saya ulang, selepas daripada susu ibu, dia nombor 2. Berarti kalau lain pada susu ibu, kalau dari segi protein, telur lah yang menjadi nombor 1 sebenarnya. Terutama sekali kalau telur yang tidak ada pencemaran apa-apa dari segi antibiotik, hormon dan sebagainya. You tahulah maksud saya. Jadi kita tahu kolesterol yang orang selalu menuduh, mentomah, kata telur ni tak boleh. Rupanya dia salah hari bulan. Kajian dah confirm tidak ada kaitan. Bahkan dia ada bahan yang Tuhan bagi dalam telur ni sendiri daripada yolknya. Yolk tu kuning telur tu, okey, kuning telur tu ada kolesterol betul, cukup tinggi juga, tetapi disebabkan dia ada phosphatides, dia panggil phosphatides, dan satu lagi dia panggil omega 3 pun ada dalam tu. Dua ni orang panggil neutralize, dia mengimbangkan balik yang dinamakan kolesterol yang orang takut tu. Jadi kita tak perlu risau lagi dah. Ada orang menyebut telur sebagai multivitamin yang natural, yang tak payah berdalam kapsul atau dalam pil atau dalam tablet ataupun dalam sachet mana-mana. Tak payah, okey, nak bancuh dan sebagainya, sebab dalam telur ni dah komplit ada multivitamin yang saya akan list kepada anda nanti. Sebab itulah dia merupakan makanan yang secukupnya. Sebab ingat, telur ni merupakan satu sel asalnya daripada ibu ayam tu, okey. Dia menyediakan dalam egg white, putih telur tu, semua makanan-makanan protein untuk dijadikan anak ayam. Faham tak? Nak jadikan inilah chick, okey. Jadi ni adalah embrio, okey. Jadi kita makan yang awal lagi tu masih okey. Dah ada di negara-negara yang pelik-pelik sampai kan dah jadi bentuk rupa ayam, anak ayam lah kan, dah berupa anak itik semua. Dia masakkan baby tu, baby itik, baby ayam tu dalam telur tu, dia makannya. Kita saya rasa itu
tak sesuai lah, dan tak tahu macam mana orang boleh makan lah. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Okey, yang penting ialah superfood ni dia ada protein yang penuh. Maksudnya profil protein kan ada amino acid yang 22 jenis tu, semua dia komplit dalam telur. Tak payah kita nak cari tempat lain lagi dah. Apa lagi kita nak, dia ada fat, ada lemak, dan zaman moden sekarang kita dah tahu lemak bukan semuanya jahat. Okey, kalau kita nak makan, ada lemak-lemak yang digalakkan pun, seperti minyak-minyak, seperti minyak kelapa, kelapa dara, minyak Sacha Inchi Oil, minyak olive oil. Ingat kan, semua-semua ni palm oil memang baguslah. Dan kalau you tengok ada minyak-minyak ataupun lemak-lemak seperti telur ni, telur kuning telur tu, dia adalah antara yang terbaik untuk penjagaan sel-sel neuron kita di otak. Ingat tak, kat myelin sheath tu, dan dia juga penjagaan otak, diperlukan banyak kolesterol dan healthy fat, dan dia juga menjaga banyak lagi membrane ataupun selaput sel-sel yang trilion dalam badan kita yang dipanggil double layer tu, dua layer tu, semuanya diperbuat daripada healthy fat. Jadi boleh diguna pakai. Jadi kalau saya kata dia bagus untuk fokus, untuk memberi memori yang terbaik kepada otak, supaya terlambat kita jadi nyanyuk, dementia atau dapat masalah Alzheimer's tu. Inilah antaranya. Dan memang bukan kita cakap kosong, dalam tu ada bahan-bahan seperti namanya choline. Choline memang baik untuk penjagaan otak. Vitamin D dia ada dalam telur ni, dan dia bila dikaitkan juga dengan kalsium, dia juga ada kalsium. Barang dia ingat, kulit ni kalau siapa pandai jaga dia yang bersih betul-betul, boleh direbus, lepas tu dikeringkan, lepas tu dijadikan powder, dijadikan kalsium. Memang kalsium yang natural, sangat-sangat boleh ditabur atas salad atau makanan kita, termasuk untuk kanak-kanak pun bagus, daripada kecil lagi diamalkan. Dahsyat tak? Dengan syarat dia bersih, dan dikeringkan elok, di blend elok, disimpan. Lepas tu dia ada fosforus, ada kalsium untuk tujuan penjagaan tulang dan penjagaan gigi, untuk jaga gaham, untuk siapa yang ada masalah proses senang cepat tua dan sebagainya. Dia pun ada anti-aging. Dahsyat betul. Sebab apa? Dia ada selenium dan zinc. Orang yang rajin ambil selenium dan zinc ni memang ada antioksidan dan anti-aging yang bagus. Jadi untuk rambut, untuk kuku, apa lagi, rambut, kuku dan kulit, memang baik sangatlah. Sebab dia juga ada vitamin A. Bila kita sebut vitamin A, jangan lupa kepada mata. Dia juga menjaga daripada, nak hindar daripada cataract dan daripada macular degeneration. Ni proses-proses yang membawa kepada kabur mata dan sampai boleh jadi buta pun. Baik, sambung. Vitamin B banyak sekali dalam telur ni. Bahkan kalau kita duk risau B12, ingat tak yang tak cukup bila kita ambil DND diet tu kan, selalu kita risau kat mana nak cari B12. Kalau telur ni you ambil sekian-sekian banyak kali seminggu, saya beritahu nanti, cukup untuk you punya B12 punya supply. Very important. B2 untuk orang yang ada masalah red blood cell, masalah iron pun kalau yang tak cukup pun dia ada juga. Zat besi untuk masalah apa? Masalah anemia. Ni saya duk cerita pasal telur ni kan. Kadang-kadang kita macam kenapalah aku tak belajar daripada awal dulu. Rupanya dalam telur tu dahsyat lagi. Dia ada, saya cerita choline, lepas tu dia ada satu lagi bahan nama lutein. You tak payah ingat nama-nama ni semua, tetapi kalau orang tanya kenapa dia boleh meningkatkan red blood cell, boleh meningkatkan masalah anemia kan, ni semua ada kaitan dengan
iron dan you punya omega 3, choline dan lutein. Orang yang pregnant dan orang yang tengah menyusu baby pun digalakkan mengambil telur. Dahsyat tak? Sebab selain daripada tu, dia juga ada dalam telur ni ada B9. You pernah dengar folic acid kan? Semua orang yang pregnant, terutama sekali, memang digalakkan ambil makanan yang tinggi dengan folic acid. B9 bagus untuk pregnant ladies. Dan untuk lelaki pula, bagi mereka yang ada bermasalah dengan sperm ataupun testosteron pun digalakkan ambil telur juga. Dahsyat, betul. Lepas tu saya cerita tentang liver, hati. Penjagaan hati dengan makan telur ni, dia boleh detox liver. Liver kerja dia untuk detox badan kita. Masalah racun, masalah pencemaran ataupun masalah pengawet, pesticide, bahan-bahan yang toksik dalam badan kita, kerja liver adalah nyahkan semua ni. Tapi siapa pula nak cuci liver ni? Itu yang saya selalu cerita. Kalau dulu saya cerita kopi kan, kopi memang terkenal untuk jaga liver, tapi yang orang tak tahu juga ialah telur boleh detox liver kita. Saya kata tadi, jangan lupa kepada kulit dia, bersih elok, buat serbuk elok-elok. Okey. Lepas tu, kalau siapa yang rajin makan telur ataupun makan bersesuaian, dia akan menjaga hormon yang dinamakan happy hormone. Dia boleh keluarkan serotonin. Anda pernah dengar kan? Serotonin adalah untuk jaga mood you supaya tidak sedih, tidak resah, gelisah. Ni orang cari ni happy hormone ni kan. Sebab apa? Sebab satu bahan yang dinamakan lysine. Ni pun semua ni amino acid lah. Protein-protein ni memang first class. Dahsyat. Dan kalau you tengok kenapa Tuhan jadikan egg yolk ni warna kuning ataupun orange ni ke merah-merahan semua ni adalah, ni dia panggil happy color. Color yang bersemangat. Sampai color tu pun ada makna dia. Kenapa dia tak letak warna hijau je kan? Kenapa tak letak warna ungu ke apa-apa tu tak? Dahsyat tak? Jadi tuan-tuan sekalian, sampai ke warna tu pun mainkan peranan. Sebab tu kalau you ambil, you tengok warnanya macam pucat sampai nak putih, dan bila you rebus atau you goreng nanti dah mula nak jadi hitam, telur tu memang buat syarat je lah, you makan je, memang tak ada banyak lagi dah gizi dia. Yang takutnya ada bahan-bahan yang tak sepatutnya. Sebab tu telur tu ada warna yang tersendiri. Baik, kita habiskan dua lagi, iaitu satu ialah tentang weight loss. Orang yang nak kuruskan badan, mainkan dengan telur ni, Masya Allah, memang best in the world lah kan. Dan last kali ialah setengah orang buat mask untuk jaga kulit, melembapkan kulit muka, hilangkan sedikit sebanyak jerawat. Dan selalu orang pakai telur ni, terutama sekali the white putih telur itulah untuk jaga-jaga bahagian penjagaan skincare kulit, tahu tak? Okey. Perhatian cuma saya nak mengharapkan bagi mereka yang kadang-kadang ada yang allergic pula tu, hati-hati sikit. Itu saja. Maksudnya telur ni sebabkan dia protein. Maklum saja apa jenis protein pun ada 1 per 10,000 orang ke 1 per berapa ribu orang ni, mesti dia akan ada sedikit sebanyak alahan. Jadi kalau you tahu you alahan kepada telur, tak payah makan lah, cari makanan lain. Lagi satu, anda tahu tak, bila you masuk dalam peti ais tu, jangan letak yang bulat besar ni ke bawah. Tahu tak benda tu? Mungkin you dah tahu kot. Saya baru belajar 3-4 minggu ni, seronok lah belajar. Rupanya kenapa orang suruh letak yang muncung ni ke bawah, yang kecil ni hubung kat bawah, yang bulat ni ke atas. Okey. Sebab nombor satu, dia boleh tahan lebih lama kalau you masukkan macam tu. Yang besar ni yang lebar sikit ni ke atas, faham tak?
Okey, yang tak berapa tajam. Yang bawah ni, muncung bawah ni tak ke bawah. Tempat telur tu kat dalam peti ais tu, bak kata diorang dalam kajian mengatakan bila kawasan yang besar ni lepas ke atas, dia ada ruang untuk oksigen masuk dan karbon dioksida yang lepas. Dahsyat betul. Saya pun baru belajar benda-benda macam ni. Dahsyat dan anda pun tahu kan, kalau you dah rebus dia tak boleh tahan lebih pada 3-4 hari lah. Okey, kalau you simpan elok macam tadi kat peti ais tu, kadang-kadang sampai 2-3 minggu pun boleh tahan. Okey, apa pun hati-hati ya. Sebab tu nanti bila you nak makan, jangan saya tak galakkan, walaupun boleh makan secara raw, mentah, tapi saya tak galakkan sebab ada beberapa episod atau kejadian yang sampaikan orang sampai kena pergi hospital, ada keracunan makanan, ada salmonella, semua tu kan. Jadi takut. Telur ni memang medium ataupun bahan yang senang, bakteria boleh orang kata apa, boleh berkali ganda lipat dia boleh merebak sebab dia punya bahan tu memang sesuai untuk bahan-bahan bakteria. Okey, jadi kalau boleh paling kurang setengah masak ataupun 3 suku masak yang paling terbaik. Of course kalau you dah rebus terus pun tak apa, so 3 suku masak ataupun hampir masak terus, macam orang panggil egg benedict semua tu, yang putih tu dah mula keras sedikit, yang bahagian kuning tu masih lagi cair sikit-sikit, macam jadi lendir-lendir tu, itu masih lagi best. Faham? Okey. Okey, berapa biji pula dibuat kajian sekarang saya cerita kepada anda sekalian, iaitu setiap hari kalau satu biji ni lebih kurang 6 gram protein yang kita dapat daripada sebiji. Okay? Memang protein kita perlukan 1 gram per kilogram. Tapi kalau saya 70 kilogram, saya perlukan 70 gram. 1 kilogram, 1 gram protein kan. Jadi diharapkan kita makan ni, katakan yang sesuai, yang direkomend selalunya untuk sederhana yang sedang ialah antara 2 hingga 3 biji sehari. Kalau waktu you nak makan telur hari-hari yang dibenarkan dalam D&D diet, kita benarkan sangat-sangat 2 atau 3 kali, 2 kalilah yang selalu saya recommend seminggu. You lepaskan diri you untuk nak makan yang bahan-bahan you suka, tapi pada cheat day kalau you tak tahu apa nak makan, yang paling abdal, terbaik ialah dinamakan telur ayam kampung. Kalau bandingkan dengan telur ayam ni apa, telur ayam bandar ni belah kanan ni. Okey. Alright. So besar dia lain kan, tahu tak? So kalau ni mungkin 2 biji cukup, yang ni nak ambil 3 biji pun boleh. Alright. Dan kalau makan, tak payah makan yang white saja, yang maksudnya bahagian putih saja. Maksudnya makan yang kuning telur sekali. Okey, tak payah makan egg white sahaja. Faham? Ramai orang cuma nak ambil protein, kononnya dia ambil yang putih saja. Salah tu. Okey, yang lebih manfaat, yang beri lebih kuasa nutriennya ialah yang kuning. Faham? Apa lagi? You nak rebus boleh, you nak goreng boleh, tapi kalau goreng tu jangan sampai rentung. Okey. Sebab kalau dah rentung tu mungkin dah tak ada sangat lagi dah dia punya power dia tu ataupun zat-zat dia tu. Okey. Apa lagi? You nak buat scramble egg boleh. Apa lagi orang buat cara apa lagi? Yang penting sekali ialah jangan terlalu sampai, kalau buat keras tu sampai keras sangat-sangat. Maksudnya secukupnya sahaja. Baik. Habis. Apa lagi? Saya ada 1-2 lagi poin yang saya nak cerita tu, yang Ustaz sebagai peringatan. Ada kat sini. Iaitu antara penyakit yang dah dikonfirm, kalau saya lupa cerita tadi, iaitu sampaikan breast cancer pun, siapa yang ada kanser payudara digalakkan ambil
apa dipanggil telur ni juga. Okey, bila dah lega sedikit, terutama sekali, boleh ya. Walaupun saya kalau DND diet, kalau bahagian orang yang kena kanser langsung tak boleh kena bahan-bahan yang berbentuk daging atau telur ya. Saya cuma kata ni, kalau you dah lega, dah keluar daripada kemo dan sebagainya, nak mempertahankan hari-hari yang you rasa macam terliur sangat, telur is the best. Faham? Ada penyakit lain seperti cataract, saya dah cerita tadi, inflamasi liver, bagus. Bagi mereka yang ada stres, rupa-rupanya stres, makanan gandingan untuk orang stres, orang high blood dan orang diabetes pun boleh ambil telur. Itu yang saya duk fikir tadi. Apa yang saya lupa nak cerita pada you all ni. Yang penting ialah jangan lagi you risau tentang masalah jantung tu. Selalunya dulu orang tak mau ambil telur pasal takut kena serangan jantung. Jadi bagus tak? Tuhan bagi satu lagi anugerah kita belajar pada malam ini, iaitu telur one of the best. Okay? Jangan anda anggapkan benda ni enteng. Kalau lain kali tak tahu apa nak cari daripada merepek benda-benda lain, inilah antara yang terbaik. Cukup dulu saudara sekalian, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hidup anda bahagia di dunia, akhirat syurga, senyum sokmo, dan jangan lupa let go and feel good all the time. Bye.